menjelaskan tentang program yang mulia pada hari pagi ini. Okey, terima kasih. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rakyat Malaysia, terutama sekali B40. Di mana program kita walaupun boleh kata darurat, ini kita bukan sebut program, kita sebut turun jejak kemiskinan. Di mana kemiskinan ini yang kita turun ni betul-betul benar miskin, dan dapat daripada wakil NGO Perkom yang berada di PPR Desa Tun Razak. Dia memantau secara gala, dan tak lupa kita kepada Faiza, Faiza, dan kerana dia menyumbang, memberikan kepada Perkom medal. Terima kasih juga syarikat-syarikat yang prihatin. Syarikat-syarikat ni lah kita menggalakkan membeli barang dia, sebab dia ada faedah kepada orang miskin. Ini kita cerita sedikit lah sumbangan daripada mana. Kita pun merayu kepada pihak-pihak syarikat-syarikat yang kaya raya, yang maju, supaya menyumbang. Masa ni lah kita menyumbang, mencari keberkatan, supaya sentiasa murah rezeki lagi, supaya maju ke hadapan lagi. Syarikat-syarikat ni yang kaya raya, masa ni anda menyumbang, insya-Allah rezeki yang anda akan bertambah selepas PKP nanti. Ini rakyat memerlukan bantuan. Bantuan ini boleh dikatakan penting. Rakyat dalam kritikal, bukan kerana malas. Sekarang ni bukan kerana orang malas. Di Desa Tun Razak pun saya mengalakkan rajin berusaha supaya keluar daripada kemiskinan. Mereka ni rajin, bukan tak rajin. Kadang ni ada dua kerja. Pagi kerja, balik rumah sekejap, buat part time, malam pula kerja. Bukan malas, tetapi nasib dia. Rezeki itu Allah kata nasib, tapi berusahalah dan bertawakallah, insya-Allah akan berjaya. Jangan bunuh diri. Perkom tidak mengalakkan ahli-ahli dia putus asa bunuh diri. Itu bukan amalan. Kita mencegah perkara bunuh diri. Maklumlah kepada jiran. Bermakna jiran adalah saudara dia. Kena akrab, kena janganlah kita bermusuh-musuh dengan jiran. Apabila berlaku kesusahan, jiran yang tahu. Itu pentingnya hubungan. Perkom hari ini main peranan turun ke padang, memberi sumbangan kepada penduduk PPR Desa Tun Razak. Desa Tun Razak ni tempat lahir saya duduk di sini dulu. Bukan tempat lahir saya. Saya lahir berhijrah di KL. Di sinilah apabila saya berumah tangga dan duduk di PPR. Saya tak lupa lah tempat kita dulu, sampai sekarang. Jadi saya pun insya-Allah saya akan turun di merata tempat lagi PPR, jika syarikat-syarikat, agensi kerajaan, badan-badan kanun yang sudi bagi sumbangan, saya turun jejak orang miskin. Saya tahu orang miskin duduk kat mana. Itu pengalaman saya dah lama. Setengah orang tanya, adakah orang miskin di Malaysia sebelum PKP ni? Ada sebenarnya, di mana-mana dunia pun ada. Ini Tuhan dah bagi jadi dah orang miskin ni, antara miskin dan kaya ni ciptaan Allah dah cipta dah. Di antara miskin dan kaya saling memerlukan sebenarnya. Bila kaya jangan lupa kepada orang miskin. Sebagai harta orang kaya pun adalah hak orang miskin. Itu dikatakan zakat. Bersihkan diri. Bersihkan harta kita dengan mulai zakat. Itu sebab saya syorkan rakyat Malaysia prihatinlah. Janganlah isu remeh-temeh, isu bendera lah. Nak tolong orang miskin, tolong. Tak kira bendera putih ke merah ke, nak bagi syarat, bagi. Jangan bertikai.
atas dasar isyarat, bukan atas dasar politik. Perkom menolak atas isu-isu politik lah. Nak bantu orang miskin, nak fikir politik dulu. Nak kira parti mana, itu Perkom tidak mengalahkan ahli-ahli dia. Perkom mengalahkan ahli, ambil lah orang bagi, kita ambil terima. Dan kita harap orang politik bukan masanya berpolitik masalah rakyat miskin. Kami terasa, kami sebagai wakil orang miskin terasa kalah ke menang ke, Perkom tidak kalah sebenarnya. Perkom terus berjuang untuk demi masa depan ahli dia. Bagi orang miskin bersabar, kita berdoa, berusaha, bertawakal, insya-Allah, dan rezeki yang akan datang insya-Allah. Kalau kita suruh Malaysia bersatu hati, kita boleh keluar daripada kemiskinan. Kalau kita berpecah belah oleh kerana politik, sukar saya katakan untuk kita maju ke hadapan. Kita kena bersatu hati, penentu kita, siapa yang pemimpin yang betul-betul bagus, kita angkat. Itu peranan dia, peranan Perkom, mencari pemimpin yang berkaliber, yang ada idea mencorak masa depan rakyat miskin. Itu harus Perkom mengangkat dia sebagai pemimpin. Mencorak orang susah jadi peluang-peluang banyak, ada kerjaya, gaji setimpal, bukan gaji yang mencuri dia titik peluh ahli-ahli Perkom. Ya. So, semakin lama rakyat semakin terkesan, semakin susah, sehingga dia yang membenderakan. Tapi masih ada isu-isu yang mengatakan ada pemimpin-pemimpin yang tidak turun padang lagi, yang tak ada pemimpin yang tak benar-benar melakukan kerja mereka. Ada isu-isu itu yang timbul lagi sebenarnya. Okey. Kalau isu-isu yang pemimpin yang masih lagi tidak turun padang, asyik berpolitik saja. Rakyat nampak yang mana pemimpin buat kerja, yang mana pemimpin yang tak buat kerja. Asyik politik saja, rakyat nampak. Yang mana yang fikir untuk membantu rakyat, rakyat nampak hari ini. Ukuran dia PRU 15, bukan masa PRU. Dia turun padang. Masa sekarang kita akan bertikai, kenapa tak turun padang? Peruntukan dah ada. Rakyat dah menderita, yang bunuh diri, kita kena main peranan lah. Hantar wakil-wakil. Kalau NGO main peranan, orang politik main peranan, ideologi politik kita buang ke tepi dulu, fikir fokus COVID kita selesaikan, kedua kita selesai rakyat miskin. Saya ingat Malaysia ni makmur, maju ke hadapan. Tak ada lagi orang kata yang lahir politik ni, biar orang kata politik yang bersih. Rakyat dah nampak, ini pemimpin yang ada masa depan. Itu sekarang ni. Sekarang ni rakyat ni dia jadi orang kata terbelenggu, panik. Orang kata pemimpin yang mencorak masa depan dia tak ada sekarang ni. Sebab berpunca COVID ni, pemimpin ada setengah pihak tak boleh selesai masalah ni. Kadang ni yang ini pun kita kena peka juga, tak kira belah mana. Peka fokus yang mana boleh selesai ekonomi, boleh selesai masalah rakyat, masalah kesihatan rakyat. Itu Perkom utamakan. Kita bukan nak berebut, dia cakap hak ni nak boleh berkuasa, ini boleh buat, ni tak boleh buat. Bukan. Persoalan dia sekarang ni, persoalan dia sekarang ni, bila kita nak tahu bila boleh selesai masalah ini. Itu sebab ramai ahli-ahli Perkom yang nak bekerja, ramai yang tak boleh bekerja. Ini yang jadi masalah, yang tak boleh bekerja ni bukan kerana malas, kerana PKP. Sama syarikat yang tutup, tak boleh bekerja. Nak suruh peniaga tepi jalan, berpuluh-puluh, beratus peniaga, beribu peniaga tepi jalan, macam mana nak cari makan pula, dia cakap. Nak bersaing. Ini lah yang Perkom tertunggu-tunggu. Bila COVID nak selesai? Berapa lama nak selesai? Jadi kita minta kerajaan bagi garis panduan. COVID
boleh selesai sekian-sekian. Itu yang Perkom nak. Ini yang jadi fokus supaya rakyat semua boleh bekerja. Kita nak selamatkan negara kita. Negara kita bukan kita kata dalam Malaysia saja, kita faham di seluruh dunia COVID ni melanda. Virus ni melanda. Sehingga rakyat panik, sehingga saya dulu bagi statement takat mencuri saja. Dia hilang kerja jadi mencuri. Yang saya buat di KL rupanya bunuh diri. Saya pun tak terfikir sampai ke tahap bunuh diri. Ini bunuh diri ni bukan apa, kritikal sangat dah ni. Bermakna dia nak makan tak boleh, 2-3 hari dah tak boleh makan, dia dah putus asa, lebih nak siksa diri dia bunuh diri lah. Dia tengok anak dia pun bergelempangan, dah tak larat, tak bertenaga. Kita tak tahu sebenarnya. Itu sebab saya galakkan ahli-ahli Perkom yang wakil-wakil PPR, anda ambil perhatian sebagai wakil orang miskin di situ. Tengok apa masalah masyarakat yang miskin, maklumkanlah. Kita cari gotong royong, kita bantu dia. Ini peranan Perkom yang Perkom main dah selama ini. Tapi kita jarang highlight kepada media. Kita tunjuk tempat dia miskin banyak kali dah. Kita bersuara, lepas tu sampai kita panggil media baru nak turun. Kita tak mau macam tu. Bila kita bersuara, saya senyap ada tempat ni miskin, dia ambil perhatian lah. Pasal peruntukan dah ada macam PM bagi peruntukan 300,000. Semua kena ambil perhatian lah. Saya sentiasa memantau wakil pada B40. Call saya pergi siasat di situ, betul miskin, saya akan buat surat kepada ahli parlimen ambil perhatian supaya rakyat ini diberi perhatian. Memang benar, ya susah. Perkom akan tahu wakil cari-cari, insya-Allah akan datang.